Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salatu wassalaman alaika ya Rasulullah, wa ya Habiballah wa ya Khalilallah. Ashhadu annaka Rasulullah, أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Kata Allah, wahai kaum Bani Israel Yahudi, ingatlah tak kala kami memberi kepada kamu suatu nikmat yang cukup besar, dan hendaklah kamu menyempurnakan janji kamu kepada kami, dan kami juga akan menyempurnakan janji kami kepada kamu, dan kepada kamilah yang layak kamu sembah, tunduk dan patuh. Shadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-40. Yang disimulakan sahibul muhtaram, pengurusi majlis pada pagi ini, yang berbahagia pengurusi masjid Jami' Al-Ma'mur Kulim, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh dan kuasa pentadbir masjid, tuan dan perempuan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Pertama-tamanya, marilah kita manjatkan syukur kehadrat Allah pada pagi ini dapat kita berada dalam satu majlis perkongsian ilmu kuliah subuh, dan kita juga bersyukur kehadrat Allah di atas kurniaan nikmat iman dan Islam, sehingga ke saat ini dapat kita hidup dalam suasana ibadah. Sudah tentu kita mengharapkan hidup kita sentiasa dirahmati, diberkati dan mendapat keampunan dosa-dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para hadirin sekalian, sekarang kita sedang berada di penghujung zaman, di akhir zaman, dan terlalu banyak tanda-tanda kiamat yang Allah zahirkan, Allah tunjukkan kepada hamba-Nya, manusia hari ini di seluruh dunia. Tanda-tanda kecil cukup banyak dan tanda-tanda besar yang dinanti-nantikan. Wallahu a'lam. Bila waktunya? Di antara yang Nabi sebut di dalam hadis Nabi SAW, iaitu tentang berlakunya haraj. Wa mal haraj? Apa dia haraj ya Rasulullah? Sebab Nabi menyebut wa yakthurul haraj. Bila nak kiamat ni berlaku banyak haraj. Lalu Nabi pun menyebut al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Peperangan demi peperangan, peperangan demi peperangan, pembunuhan demi pembunuhan yang berlaku di merata tempat hari ini. Maka ini jelas menunjukkan bahawa dunia kita sudah tua dah hari ini. Walaupun kita rasa Rasulullah baru 1400 tahun meninggalkan kita semua, tetapi usia dunia ini sudah lama. Kerana sebelum Nabi SAW diutuskan, dilahirkan, maka sudah ada Nabi, Rasul yang terdahulu, bermula daripada Abu Bashar, iaitu bapa manusia,
Nabi Adam alaihi salam. Dan hari ini kita sudah berada di penghujung. Apa buktinya? Rujuk dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapa seorang lelaki daripada kalangan kamu, kata Allah. Tetapi Muhammad itu adalah Rasul Allah dan penamat siri Nabi Rasul yang telah diutuskan oleh Allah di muka bumi ini. Dan kamilah yang amat mengetahui atas tiap-tiap sesuatu. Allah menjelaskan bahawa menyebut tentang khataman nabiyyin, tidak ada nabi lagi dah, tidak ada rasul lagi dah. Selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ada setengah ulama tafsir menyatakan surah Al-Maidah pada ayat yang ketiga itu di antara ayat yang terakhir. Selepasnya itu Rasulullah tak lama kemudian wafat, yang diturunkan kepada Nabi ayat yang terakhir yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini, kata Allah, kami telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah kami cukup nikmatku kepada kamu, kata Allah, dan kami redha Islam itu adalah agama bagi kamu. Ini yang disebut oleh Allah. Maknanya selesailah kalau nak disebut tentang wa atmamtu alaikum ni'mati, lah kami sempurnakan bagi kamu daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian bila kita lihat Nabi dan Rasul yang terakhir itu pula min Arabi, bukan daripada kalangan bangsa Israel. Sesungguhnya orang Israel ni ataupun Bani Israel Yahudi ni, mereka tahulah bila mana lahirnya insan agung pada bulan Rabiul Awal tahun gajah. Sebab tarikh tu khilaf ulama. Kurang-kurang ada 5 pendapat ulama kata yang pertama Rasulullah lahir 8 hari bulan Rabiul Awal. Ada pendapat lain menyebut pada tanggal 9 Rabiul Awal. Itu pandangan seorang ulama daripada India yang masyhur, namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kitab sirah yang dikarang, kitab sirah Nabawi yang cukup masyhur, kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kata Syekh Safiur Rahman, berdasarkan kajian yang dibuat, tanggalnya adalah 9 Rabiul Awal, bukan 12. Ada pendapat yang menyebut 10 Rabiul Awal, ada yang menyebut 12 Rabiul Awal. Dan juga segelintir ulama menyebut Rasulullah lahir bukan bulan Rabiul Awal tetapi di bulan Safar. Itu segelintir. Baik, apapun kita lihat, lahirnya insan agung tadi ke dunia yang telah disebut di dalam kitab Taurah baik Injil, bahawa seorang insan manusia yang disebut namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah alaihi mussalatu wassalam. Macam orang kulit boleh hafal antu, pelan-pelan kita ngapal kan senang. Nak sebutnya lahirnya pada waktu itu khataman nabiyyin, penamat habis dah.
Yang dijangka oleh puak Yahudi ini, Bani Israel, menjangkakan Nabi akhir zaman adalah Nabi daripada kalangan bangsa mereka juga. Memang itulah mereka harapkan. Sejak daripada awal lagi mereka mengharapkan biarlah selepas dia Nabi Allah Isa, maka daripada kalangan Bani Israel juga. Tetapi tidak, Allah memilih Nabi yang terakhir ni daripada Arabi, daripada bangsa Arab. Sebab itu puak Yahudi awal lagi mereka datang ke Yathrib. Mereka tahu kebenaran yang Muhammad ini bakal dilahirkan. Tetapi bila mereka berada di Madinah Yathrib, sama ada Bani Nadir, sama ada Bani Quraizah, Bani Qunaiqah, Yahudi. Awal lagi mereka ada di Yathrib sebelum Nabi hijrah ni tuan-tuan. Mereka dah ada dah berkampung di Madinah. Sebab itu bila mana Allah menyebut tadi tentang bangsa Yahudi ni, kalau kata Israel dalam bahasa Yahudi, Isra itu adalah hamba. Il maksud dia Tuhan Allah. Cantum dia jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka dicantumkan Isra hamba, Il tu Tuhan Allah, maka Israel hamba Allah. Itu maksud Israel dalam bahasa Ibrani Yahudi. Jadi bila mana lahirnya Rasulullah tadi, Muhammad menjadi satu orang Rasul, yang Allah sebut, tiba-tiba mereka tidak memenuhi, menyempurnakan janji mereka kepada Allah. Wa iyaya farhabun. Untuk apa? Mereka patut-patut menyembah Allah, menerima Rasul akhir zaman, iaitu Nabi SAW, walaupun bukan daripada bangsa mereka. Maka namanya pun bangsa Yahudi. Mereka tidak memenuhi janji mereka. Dalam erti kata lain, mereka memungkiri janji. Bila mereka memungkiri janji, maksud mereka tak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, yang datang dengan kitab yang dinamakan Al-Quran. Mereka tetap menyatakan mereka dengan hanya kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Sebab Nabi Musa kaum dia Bani Israel. Allah beritahu tadi, uzkur, ingat tak kala kami beri nikmat pada kamu. Waktu itu Fir'aun dan kaum Kipti mengejar Bani Israel. Fir'aun nak membunuh kaum Bani Israel pada waktu itu bersama dengan Nabi Musa. Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan kaumnya Yahudi Bani Israel. Tiba-tiba mereka tak mau menerima Quran yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 40 tadi. Nabi yang paling ramai ialah daripada bangsa Bani Israel. Dan lahirnya mereka banyak dibesarkan oleh Allah. Nabi Rasul Bani Israel di mana? Tempatnya yang disebut adalah Palestin. Palestin, Qunut Nazilah yang dibaca oleh Imam tadi. Mereka lupa bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan mereka daripada dibunuh oleh kaum Kipti Fir'aun. Dan tiba-tiba mereka tidak bersyukur. Dan sehinggalah hari kiamat puak Yahudi ni yang disebut oleh Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Puak yang disebut oleh Allah ni, Yahudi dan Nasrani ni, tidak akan redha dengan Islam, sehinggalah kita akan ikut mereka tuan-tuan, daripada apa pun segenap segi kehidupan hari ini. Mereka tak akan follow, mereka tak akan ikut. Yang terkini berita malam tadi, kereta kebal sudah digerakkan ke Gaza oleh puak Yahudi.
mereka nak bedil, mereka nak serang melalui jalan darat. Mereka nak hancur musnahkan laut, mereka dah udara, mereka dah darat, mereka nak cuba. Dan terus kita berusaha dengan doa kepada Allah sebagaimana yang dibaca tadi dalam qunut nazilah. Jangan berhenti pada sujud terakhir solat, baik solat sunat, baik solat fardu, ataupun doa pada setiap kali kita sujud. Tak kira pada rakaat pertama, rakaat kedua, paling mudah lintasan hati, ya Allah, kau berilah kemenangan kepada pejuang Islam Palestin. Jadilah tuan-tuan, sebutlah tiap-tiap kali sujud, tak kira sujud awal, sujud yang terakhir. Boleh solat hajat khusus. Boleh qunut nazilah doa. Tak ada jalan lain lagi dah. Dan mereka sudah tentulah pejuang yang berada hari ini di Palestin. Macam mana pun, kalau mereka tak perang pun dibunuh, berperang pun maka terbunuh. Maka mereka memilih untuk biarlah terbunuh sebagai satu orang yang syahid kubra, syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana Abu Talib, ammi, pak menakan Nabi, pak saudara Nabi, diberitahu oleh pemuka-pemuka pemimpin Arab Quraisy di Mekah, Abu Talib, kami ni dah jenuh dah. Ada usaha supaya Muhammad bin akhi, anak menakan hang ni, Muhammad Abdullah, berhenti daripada menyebarkan dakwah Islam. Cukup dah. Buat macam-macam cara dah kami buat, tapi Muhammad tetap degil, ketegak. Kata orang Kedah, ketegak. Tetap dia ketegak, dia tak mau berhenti daripada menyampaikan risalah tauhid di bumi Mekah. Cubalah hampir jumpa anak saudara hang, nak menakan hang, bagi tahu pada dia, cukup dah, janganlah. Sebab hang paling rapat dengan Nabi Muhammad. Hang jaga Muhammad daripada sejak umur 8 tahun, tok dia meninggal, Abdul Muttalib. Bila abang pergi beritahu dekat dia, Abu Talib pun jumpa Rasulullah. Ya Muhammad, mereka mari pada aku ni, wahai Muhammad, bukan orang lain, keturunan Abdul Muttalib, Bani Hashim juga. Mereka suruh aku pesan pada hang, jangan sebarkan lagi dakwah yang disebut dakwah Islamiah Rabbaniyah. Cukup dah. Apa kata Nabi? Nabi jawab, tuan-tuan, wallahi ya ammi, law wada'u syamsi fil yamini wal qamara fil yasari ala an atraka hadha amra ma taraktuhu hatta yazharullahu aw ahlaka duna. Nabi kata apa dia pada Abu Talib, bawa saudara dia, bawa menakan, tegah Muhammad. Apa yang Nabi selama ni sampaikan di bumi Mekah ini suatu amanah daripada Allah. Ya Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah bagi tahu kepada walaqad, Allah beritahu sesungguhnya, walaqad fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Kata Tuhan, sesungguhnya pada setiap umat itu maka kami utuskan seorang nabi dan rasul Allah. Apa tujuan? An ya'budullah wajtanibut taghut. Yang pertama, menyeru pada manusia sembah akan Allah. Yang kedua, memberi peringatan, tanzir, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai nabi aku, kata Allah, sesungguhnya kamu diutuskan syahidan, untuk menjadi saksi, wa mubasyiran, dan beri khabar gembira, berita gembira,
Dan yang ketiga, wa nadhira, beri tanzir, peringatan. Yang ni, yang Nabi juga berperanan, bertanggungjawab. Untuk apa? Untuk peringatkan kepada manusia, wajtanibut taghut. Kata ulama tafsir, yang pertama, jauh daripada menyembah patung berhala. Yang kedua, taghut ialah segala jenis jahat maksiat, tinggalkan. Yang ni Nabi punya tugas bukan main-main. Tanggungjawab yang Nabi kena buat. Mau tak mau, Nabi kena buat. Ujian dugaan yang cukup kuat. Jadi bila mana Nabi pada waktu itu dengar apa yang Abu Talib sebut, suruh tinggalkan tanggungjawab sebagai seorang Nabi Rasul, maka Nabi pun menyatakan, wahai Abu Talib, pak saudara aku, pak penakan aku, kalaulah mereka ni paksa aku ni supaya tinggalkan apa yang Allah amanah kepada aku ni sebagai seorang Nabi Rasul, maka kata Nabi SAW, Nabi buat suatu perumpamaan. Lau wada'u syamsi fil yamini, kalau mereka boleh kait macam mana nak ambil matahari, letak di atas tangan kanan aku, dan qamar, bulan, fil yasari, mereka nak letak di atas tangan kiri aku, supaya aku tinggalkan apa yang aku bawa selama ini, lebih kurang 13 tahun. Ma taraktuhu, kata Nabi, sekali-kali aku tak akan tinggalkan amanah Allah. Tu yang Nabi disuruh, ana atraka hadza umrah, hak ni aku tak akan ikut depa ni. Wahai Abu Talib, terang-terang aku cakap ni, hang nak marah lah, aku nak menakan hang, pak menakan aku, tapi bab ni hang jangan sebut. Aku tetap teguh dengan apa yang aku lakukan. Bohlah apa pun, paksa aku macam mana pun, suruh aku tinggal apa yang Allah amanah pada aku. Tak, aku takkan ikut hang, aku takkan ikut puak-puak musyrikin. Hatta yazharullah, kalau perlu perang, yang ni Nabi sebut, tuan-tuan. Kalau perlu perang untuk mempertahankan daulah Islam, mempertahankan Islam, terpaksa mati sekalipun kalau tak menang. Yazharu ni, zahir ni maksud menang. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, bila mana Nabi menyebut la yazulu, Nabi kata akan ada senantiasa daripada min ummati ta'ifatun min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Akan ada senantiasa daripada kalangan umat aku, la yazulu ta'ifatun min ummati zahirin. Zahirin tadi mereka sampai berperang dalam perjuangan ini, sanggup berperang sampai kemenangan. Kata Nabi, hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Dan sampailah kehendak Allah pada waktu itu. Ketika itu Allah menghendaki mereka menang, maka Allah akan beri kemenangan kepada mereka pada satu hari nanti. Yang ni Nabi sebut pada Abu Talib, kalau perlu berperang, maka perang, kami nak mendapat satu kemenangan. Kalau tidak, kata Nabi, au ahlaka duna, maka kami kalau tak menang, kami akan mati sebagai mati yang disebut mati syahid. Oh, ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Orang yang cukup bercita-cita, berhajat mengimpikan matinya mati syahid. Sebab Allah bagi tahu dah siap-siap dalam surah Ali Imran ayat 169, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu, kata Allah, menyangka orang yang mati syahid itu mati, kan, tetapi sebenar-benarnya mereka hidup di sisi Allah dengan hidup yang cukup istimewa, kata Allah, dan mereka mendapat rezeki daripada kami, kata Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini di akhir zaman,
Kita lihat perjuangan Islam hari ini terus subur berjalan di merata tempat hari ini. Perjuangan Islam termasuk dakwah Islam disebarkan penuh dengan mihnah, penuh dengan dugaan ujian. Allah, macam-macam dugaan ujian hari ini. Kalau kita lihat Nabi dan Rasul Allah tu dah tentulah asyaddun nas bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amsal fal-amsal atau kama qala. Manusia yang paling berat diuji kata Nabi oleh Allah daripada kalangan al-anbiya, para Nabi Rasul Allah. Kemudian siapa mereka? Orang-orang yang saleh. Kemudian seperti mana orang-orang yang saleh. Kemudian sampailah kepada kita hari ini. Pasti ada ujian, dugaan. Kita tak boleh senyap macam tu tanpa ujian, dugaan. Nak mari subuh ni pun kalau tak kuat tuan-tuan, bukan mudah nak bangun subuh. Betah lagi nak bangun 1/3 malam. Kalau tak fikir betul-betul aku ni umur ni dah penghujung usia dah. Allah, berapa hari lagi aku nak hidup ni ya Allah. Had Nabi, saudara Nabi yang maksum hatta tawaramat qadaman. Nabi yang maksum macam tu pun sampai bengkak kaki mayang malam. Lalu ditegur oleh Aisyah isteri Nabi, awak bang sampai mayang bengkak kaki, teruk ni. Bukankah abang ni maksum? Allah pelihara abang daripada buat maksiat dosa. Abang bukan ada dosa. Awak abang sunat tu taubat lagu macam ni. Awak semayang tahajud jadi lagu ni, bengkak kaki. Jawab Nabi, mudah. Nabi kata apa dia? Afala akunu abdan syakura. Bukankah aku ni nak menjadi hamba yang bersyukur? Allah. Tu yang kata Nabi maksum. Kita hari ni hari-hari dosa maksiat. Tak dosa pertuturan, dosa perbuatan. Tak dosa perbuatan, dia mari pula dosa qalbi, dosa dalam hati kita. Macam-macam jenis dosa yang kita buat. Kerana kita nak mari datang hadir macam ni pun bukan satu perkara yang mudah tuan-tuan. Petah lagi, lepas pula semayang subuh, dia ada pula kuliah subuh. Oh, lagi berat, lagi berat. Tapi sebab kita fikir Nabi bersebut dalam hadis, bila berlangsung majlis ilmu, wa innal malaikah latad'u ajnihataha. Malaikat turun daripada langit aras ni bertindih-tindih sayap dan kepak ajnihah. Nabi sebut ajnihah ni kepak sayap malaikat. In between antara kita yang hadir ni ada sayap malaikat dibentangkan. Yakni maksudnya adalah kehebatan. Orang yang nak bersama dengan malaikat, dia akan duduk di dalam majlis ilmu, tak kira di mana pun. Ini suatu jihad. Hak yang kita solat hajat selepas daripada Jumaat kemarin malam, kok buatlah tuan-tuan. Ada setengah tempat tu yang sedih. Pengurusi duk umum, imam duk umum, lepas habis solat Jumaat, jom sama-sama kita buat solat hajat. Khusus untuk apa dia? Palestin. Separuh keluar tuan-tuan. Separuh keluar. Dia buat tak reti tu. Oh tuan-tuan, jenis hati macam manalah. Ada yang bagi alasan, oh solat hajat bukan dituntut buat berjamaah pula dah. Andai cakap tu, kita boleh buat di rumah tu. Kalau solat hajat 2 rakaat pun hang tak boleh buat, kutlah hang nak angkat tangan raf'al yadi indi doa, ya Rab, ya Rab, ya Rab, nak berdoa kepada Allah, minta pertolongan daripada Allah. Setara tu pun hang tak boleh buat. Hang boleh rasa-rasa pi jihad terus, bawa tubuh badan hang nun pi Gaza, Palestin, buat benteng pertahanan daripada dirempuh oleh puak Yahudi Zionis laknatullah. Jangan harap
Kalau berdoa nak solat hajat pun tak mampu macam ni. So Allah Ta'ala tanya esok akhirat, apa hang nak jawab? Kecuali kalau ada keuzuran, kau ada hal yang penting, lebih penting daripada solat hajat 2 rakaat, kan nak lama tuan-tuan, 5-10 minit pun tak boleh buat. Orang yang macam ni nak duduk dalam kuliah pasti tak boleh tuan-tuan. Tak depa jenis panas pungkok nak sebut. Jadi tak boleh duduk lama ni. Pagi ni kalau nak balik pun belum lagi kedai roti canai tak buka lagi tuan-tuan. Nak selemuak baru nak bungkul. Awak kalut sangat nak balik. Duduklah sah. Majlis ni datang malaikat. Majlis ni turun malaikat daripada arasy. Lam tarauha, yang kita tak nampak malaikat tapi yakin dia duduk dengan kita pada pagi ni tuan-tuan. Inilah akhir zaman. Ada jenis yang semayang tapi tak mau dengar kuliah. Oh, jenis macam ni bukan sikit berkenjah enggak, mengemut jenis macam ni. Habis semayang terusah kata doa wirid, kod astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Depa tak mau dia kata Mekah tak ada, mana ada wirid lagu ni. Pula ada hujah, ada dia punya jawab dia. Ampun tak usah buat benda ni bid'ah, jadi karut wal marut. Pula habis tu keluar nak pergi kedai mamak isap rokok, apa boleh? Yang tu enggak. Itu lain lah ustaz. Lain apa benda? Hak kata ni bid'ah, hampa pergi duduk merokok tak bid'ah. Duk bagi senjata pada pok Yahudi. Minta maaf tuan-tuan, aku ada yang merokok pula. Ni saya sebut ni perokok yang ada di Zimbabwe. Ni jauh tuan. Bukan di sini. Tak betul. Memang betul tuan-tuan. Kadang yang ni, tak boleh. Nabi tak buat, tak boleh. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa contribution, sumbangan kita tuan-tuan? Kita nak Allah tolong kita. Allah beritahu, in tansurullah yansurkum. Maka kamu tolong, kata Allah, agamaku, maka aku akan tolong kamu. Allah suruh bantu agama Allah. Isu Palestin, isu memberi perlindungan, menjaga Masjidil Aqsa, ini adalah isu agama. Sebab dia termasuk sebahagian daripada maksud jihad fi sabilillah. Tapi hari ini kita tak nampak ini sebagai satu isu maruah agama Islam yang patut-patut dipertahankan oleh seluruh dunia Islam yang hari ini ada di seluruh dunia. Berapa jumlah? Allah, 2 bilion tuan-tuan. Umat Islam yang ada hari ini seluruh dunia 2 bilion. Yahudi 50 juta. Di seluruh dunia baru 50 juta. Hak 50 juta ni kita tak boleh nak lawan. Hak kita yang sebut aku ni, pegangan aku akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tiba-tiba yang berani bukan Saudi, tetapi yang berani semalam menyebut siapa dia? Iran. Mereka dengan mazhab Syiah, mereka gertak, mereka berani menyebut, wahai Amerika, kamu tak terkecuali daripada tempias. Kiranya Yahudi Zionis terus menyerang Gaza, maka kamu akan turut sama mendapat tempias apa yang akan berlaku. Iran memberi amaran kepada Amerika tuan-tuan. Bukan Sunni. Mana dia? Emirates. Mana dia? Arab Emirates. Baik dia duduk kalut nak beli pemain bola, kelab bola. Itu yang dia kisah, nampak? Beratus juta nak bagi macam-macam CR7. Apa dia CR7? Kau ada yang tak tahu ni. Cristiano Ronaldo, number jersey dia 7. Sanggup berjuta-juta, ratus juta. Setahun lebih kurang bilion dah cecah. Private jet, boat peribadi, kereta mewah. Itu syarat. Sanggup bayar tuan-tuan. Ya Allah, buat Arab ni. Kenapa? Bola. Yahudi letak sebiji bola, habis umat Islam. Lalai tak mayang. Tu yang hari ni kita nampak dunia Islam, Allah.
Zainab binti Jahsy, isteri Nabi yang kelima. Giliran Rasulullah pada waktu itu di rumah Zainab, dan Nabi terperanjat bangun tidur. Nabi terus sebut dalam keadaan fazi'an, cemah. Dalam hadis sebut fazi'an ni cemah. Tiba-tiba Nabi kata, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Lalu Nabi kata, wailul lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Nabi kata, celaka bangsa Arab, bangsaku, kata Nabi, min syarrin. Sebab apa dia Nabi kata celaka ni? Sebab mereka dengan kejahatan maksiat yang mereka lakukan qad iqtaraba, dan semakin hampir, kata Nabi, kemusnahan nak berlaku. Ni Nabi sebut ni 1400 tahun dulu. Nabi tahu dah jenis PL bangsa Arab ni macam ni, tuan-tuan. Tengoklah Aus dan Khazraj yang bertengkar, berbalah ni, hanya dengan seekor unta. 215 tahun puak Aus dan Khazraj yang ada di Yathrib. 200 tahun mereka duduk bergaduh, berbalah, berperang, hanya dengan seekor unta. Tapi Nabi dapat damaikan mereka dengan sentuhan akidah selepas Nabi hijrah ke Yathrib. Tengoklah hari ni Saudi dia pebalun Yaman, walhal Yaman negara Islam. Yaman banyak keturunan Nabi, habaib. Bukan jauh, sebelah aja border sempadan Saudi dengan Yaman. Tak tahu apa pula masalah dia pergi serang Yaman. Hak Syria pun kita tengok ancok habis dah. Ni puak-puak Arab dengan Arab pun mereka tak sebulu, mereka duduk berkelahi. Dan itu Nabi sebut. Tambah pula lagi lah, kapital ibu negara Saudi Arabia, di mana? Riyadh. Allah, Riyadh apa yang tak ada, tuan-tuan? Kelab malam. Piramli kata al-kalbul malami. Tu Piramli kata al-kalbul malami, kelab malam. Arak, pelacur di Jeddah. Ini bukan tanah haram, ini tanah halal, tuan-tuan. Jeddah. Apa yang tak ada di Jeddah? Shopping complex, keseronokan, hiburan. Cuma Saudi ni ada Mekah Madinah je hak tu. Kalau tak ada, tuan-tuan, Mekah Madinah ni kita tak tahu dah. Huru-hara habis Saudi Arabia. Kita harap-harapkan nun sebelah timur, Palestin, Jordan. Syria hancur dah sebelah timur, tinggal Jordan. Apa Raja Jordan buat, tuan-tuan? Kalau dia pergi shoot peluru dia daripada Jordan, Amman, dia border, betul-betul border. Kalaulah tentera Jordan betul-betul, nak sebut kalau lah, tak juga. Hizbullah ada sikit, walaupun Syiah. Ada juga takut Yahudi dengan puak Lebanon, Hizbullah. Utara Palestin, selatan As-Sisi, Presiden Mesir. Lagi tak boleh harap, tuan. Di selatan Palestin, Mesir, sampailah pintu Rafah, sempadan border antara Palestin dengan Mesir. Mereka tak peduli lah, hampa ke Bulak ke, melarat ke, punya pasal. Hilang kemanusiaan, hilang humanitarian. Manusia ni sampai hilang. Nahnu ma'inda tahassus. Mereka ni seolah mati rasa mandul perasaan terhadap saudara Islam kita. Cubit paha kanan, paha kiri terasa. Tu pepatah orang tu. Ini bukan lagi cubit, bom, tuan-tuan. Ini pula hantar kereta kebal pula, jalan darat. Allah. Dahlah habis bangunan hancur, hospital hancur, sekolah, kilang roti hancur. Ni dia pergi bawa pula kereta kebal ni, dia pun nak shoot Syaki Baki hak yang ada di Gaza. Takkan kita tak terasa, tuan-tuan? Hak kita nak makan pun kadang tak fikir dah. Umat Islam yang sedang dibalun, dibedil di Gaza, mereka sekat daripada apa juga, makan, minuman, keperluan asas. Ayak mereka tak ada hari ni. Apa lagi? Api, elektrik tak ada, internet pun tak ada, putus habis dah, tuan-tuan. Tiba-tiba kita boleh balik no, tak mau solat hajat.
lepas Jumaat. Inilah yang kita nak solidariti. Hak yang kata solidariti ni lah ramaikan jemaah masjid surau waktu ni. Ada ulama menyebut kalau subuh kita tak macam Jumaat, jangan harap musuh nak takut. Kalau subuh ni tak macam Jumaat, jangan harap musuh nak takut. Betul. Alhamdulillah masjid Al-Ma'mur ni nampak memang makmur sungguh imarah. Subuh tengok tadi berapa besar. Alhamdulillah ramai. Ada kot dalam 1,000 orang ada nampak, termasuk jin dengan malaikat yang hadir, tuan-tuan. Kalau kita tak bersolidariti dalam keadaan kita bangun solat berjamaah, apa makna, tuan-tuan? Yang duk sedih, yang duk kata aku simpati dengan Palestin, berkembut ni rokok ni di mulut. Dan Hill nama Yahudi, Benson nama Yahudi, Hedges nama Yahudi. Tu je nama rokok, Benson and Hedges. Dua-dua tu nama Yahudi. Yang juga Winston Yahudi, Marlboro Yahudi. Lok kita kecuali rokok daun, yang tu rokok daun sepah lah, tuan-tuan. Kita bagi duit pada pok Yahudi, kita ada rasa. Ada yang kadang-kadang time macam ni mereka berhenti merokok pula dah. Habis perang besok isyak balik, la ilaha illallah. Dah berhenti sebab masa tu tengah hot, tengah panas. Segat orang duk mengata, duk merokok apa hai, sampai bini pun sebut abang ni duk takbir, semangat macam nak bunuh Yahudi. Mulut berkebut, rokok asap puih. Abang ni cerai, anda mula cerai, tuan-tuan. Ni kita hari ni tak realiti. Hak kata McDonald, KFC, Starbucks, yang tu Coca-Cola, Coke dan sebagainya, tu pun kita tak boleh, tuan-tuan. Nak boykot, rasa tak boleh pula tak makan McDonald. Boleh takat sebulan, masuk bulan kedua meleleh elok, tuan-tuan. Anak pula menangis abah mak nak bunuh diri, tak dapat makan McD. La ilaha illallah. Sampai anak nak bunuh diri, lagi haru. Dia jadi sebati lah, tuan-tuan. Tu kalau nak kata boykot produk lah nak sebut, sebagai kita punya contribution yang boleh kita bagi sumbangan, bukan untuk Yahudi, untuk sekat ekonomi pok Yahudi. Ni yang hari ni kita di Malaysia ada 23 juta akaun Facebook, tapi dikuasai oleh pok Yahudi, tuan-tuan. Yahudi menguasai Facebook, yang kata muka buku tu. Tak boleh hari ni tulis Palestin, tak boleh tulis Zionis, tak boleh tulis Yahudi di dalam Facebook. Dikesan oleh pihak Yahudi, mereka akan ban, mereka akan block kita punya akaun Facebook. Nampak? 50 juta je. Islam ada 2 bilion. Keadaan hari ini. Hadis Nabi SAW daripada Thauban radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, an Nabi SAW qala yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail ya Rasulullah wa min qillatin nahnu yawma idzin. Qala bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayli wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al mahabata minkum wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahna. Faqala qail ya Rasulullah wa mal wahnu? Qala al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut atau kama qala, rawahu Abu Daud. Kata Thauban, Nabi pernah bersabda, waktu nak berlakunya keadaan ini, kejadian ini, wahai sahabatku semua, tak jauh lagi dah dari masa aku hidup ni. Yang aku nak beritahu pada hampa semua, aku nak habaq. Apa dia peristiwa itu? Kata Nabi, sesungguhnya waktu itu seluruh dunia akan kerumun, mengerumuni di mana saja ada umat Islam dan negara Islam. Maksud apa dia? Musuh hari ini mereka tengok di mana saja ada negara Islam di belah Asia Tenggara, mereka mula cuba nak pujuk, nak pancing pemimpin-pemimpin
negara Islam di sebelah Asia Tenggara, Indonesia, Brunei, Malaysia. Supaya apa dia? Supaya ada hubungan normalisasi. Apa dia hubungan normalisasi? Seumpama mengiktiraf negara Israel, maka boleh buat hubungan dua hala, ekonomi, pelancongan dan macam-macam lagi, ekspor import. Had yang negara Arab mereka dah berjaya banyak dah. Bahrain, yang terkini Sudan, selain tu Emirat, nampak? Saudi, mereka dah bergaya dah. Mereka dapat pancing, mereka dapat cangkuk dah memimpin negara Islam yang banyak tu, negara Arab. Mesir dah tak berani dah Mesir nak cakap apa pada Yahudi Israel. Lah ni mereka ni yang kata tu Allah nak bagi tahu pada kita tadi, Yahudi ni tak akan ikut kita pasti. Akhirnya kita akan ikut mereka. Dan bila Nabi sebut mereka akan datang tu kerumun, analogi perumpamaan Nabi kata pada akalatu ila qasa'atiha, macam makanan yang tersedia di hadapan kamu, kata Rasulullah. Mereka tak sabar dah tuan-tuan nak tengok Islam ni, negara Islam. Sebab itu bila mana Sweden mereka bakar Quran, apa kita boleh buat? Mereka pijak Quran, koyak Quran, apa kita boleh buat hari ni? Kita tak berdaya hari ni tuan-tuan, tak kuat. Bila mana Nabi sebut macam tu, lalu sahabat tanya kepada Nabi, wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, adakah sebab umat Islam ni jumlah dia qalil, sedikit? Nabi jawab, qala bal antum yawma idzin kathir. Bahkan waktu itu kata Nabi, umat Islam bukan qalil tapi kathir, ramai. 2 bilion hari ni seluruh dunia, 2 bilion. Indonesia sahaja 250 juta, Malaysia lebih kurang 15 juta, Saudi lebih kurang dalam 70 juta, Mesir 80 juta. Muslim majority. Tapi apakan daya, Nabi kata yang ada ramai, walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sayni, seumpama buih-buih yang timbul pada waktu banjir. Pegang sentuh pecah, pegang sentuh pecah. Itu kualiti umat Islam hari ini. Nak jadi imam pun hari ni payah masjid nak dapat imam yang betul-betul. Sebab ramai yang tidak ada ilmu. Ramai yang disebut oleh Nabi wa yazharu jahlu wa yaqila la ilma. Sikit orang yang berilmu, ramai orang yang jahil. Para juhalak hari ni. Bukan tak ada orang Islam hari ni, ramai. Tapi yang duduk di masjid ni nak sebut daripada kalangan kita lah yang hadir, duduk bakar-bakar jenazah macam tu tuan-tuan. Syabab, anak-anak muda payah nak hadir, payah nak mari masjid. Tengok pagi ni berapa ramai anak muda hadir? Tak ramai tuan-tuan. Adik tu kecil mari tu, alhamdulillah, bawa dia bawa. Ada seorang tadi dia dah balik dah. Bukan mudah hari ni anak-anak muda nak duduk di masjid. Kalau tidak bermula daripada umur 7 tahun, bawa di masjid ni, bawa anak cucu masjid. Kalau tak mula umur macam tu tuan-tuan, susah dah. Saya anak polis. Pak saya bukan polis pekan, polis hutan. Itu pula beza. Last sekali di Betilan 4 PPH Sungai Petani, depan Taman Riau. Saya lahir di Sungai Petani, hospital Sungai Petani dulu, depan apa nama, depan jerat Cina tu lah. Dulu bukan ada apa, Taman Ria mana ada ni, baru Taman Ria. Dulu kebun getah. Saya tahu tuan-tuan lahir tahun 74. Tak ada apa lah Taman Ria tu, hutan pokok getah, belakang kamp pokok getah. Lah ni dah IPD lah, perumahan. Pak saya bukan ustaz, pak saya bukan ulama. Nun tugas dia operasi masuk hutan. Masa tu sempadan Syam. Oh, dengan Cimpeng, Rashid Maidin, Samsiah Pakih. 3 bulan tuan-tuan masuk hutan, bukan 3 hari. Masuk keluar masa tu operasi komunis kuat ancaman. Tahun 70, Masya Allah, 60 ada dah. Tahun 80 ada lagi sebahagian. Masuk keluar, muka pun dah macam hutan. Orang tu yang kata polis hutan. Keluar
tanggungjawab sebagai pak. Anak bukan sikit, 9 orang. Tu masuk hutan, keluar hutan 3 bulan tu. Anak 9 orang. Kalau tak masuk hutan, mau 18 kot tak tahu, wallahu alam, tuan-tuan. Nak sebut. Balik Lim, anda sembahyang belum? Mak pula, Lim, pergi ambil Quran mengaji juz ammah. Masa tu kan mengeja, masa tu bukan macam lot ni. Alif baris di atas A, alif baris di bawah I, alif baris di depan U, A, I, U, gitu. Mengeja nak masuk juz ammah pun jenuh, nak masuk Quran lagi. Kalau masuk Quran boleh baca Quran, pulut kuning tu. Oh, pulut kuning dengan rendang ayam macam-macam. Tanggungjawab. Tapi kalau hari ni mak dengan pak tak peduli dengan anak, cucu pun dia pun tak peduli. Tiba saat besok nampak sampai anak muda waktu itu dia pun bukan kata tak sembahyang, dia pun tak tahu sembahyang itu rupa-rupanya wajib. Nampak sampai peringkat macam tu. Sebab itu Sayyidina Umar tak beritahu dalam asar menyebut sampai satu peringkat nanti zaman yang orang sebut hudud ni orang tak reti dah apa dia hudud. Ma makna hudud? Ma makna hudud? Tak tahu apa dia hudud. Oh, sampai peringkat macam tu. Bila sebut hudud, aku tak tahu apa dia ni. Hudud apa dia? Tilka hududullah. Aku tak tahu apa dia. Jauh lagi lah nak praktik melaksanakan hukum hudud. Sampai bunyi hudud pun dia tak tahu apa dia, tuan-tuan. Punya dahsyatnya waktu zaman hari itu jahil yang berlaku di dalam dunia Islam hari ini. Sampai dia pun tak tahu apa dia yang kata solat, apa dia puasa, apa dia pun tak tahu. Sebab tu yang kata kita hari ini perlunya Islam kuat, tunjangnya adalah anak-anak muda, remaja, sebagaimana Mus'ab bin Umair, sebagaimana Ali bin Abi Talib, Mu'adz bin Jabal, Usamah bin Zaid, Amir bin Fuhairah, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Abi Bakar. Ni saya sebut ni semua anak muda tu. Tapi malang nampak hak duduk di masjid tak ramai anak-anak muda yang betul-betul hak mereka ni dapat berjuang di dalam agama Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Lalu kata Nabi dalam hadis, nak habiskan sikit lagi hadis tu. Maka Nabi menyebut kualiti umat Islam pada waktu itu cukup lemah. Dan ketika itu kita akan memberi ruang dan peluang pula. Wala yanzi'annallahu min suduri aduikum al-mahabata minkum. Lalu puak-puak kafir mereka ni tidak ada lagi rasa takut terhadap Islam. Allah cabut rentak rasa takut kafir kepada orang Islam. Sebab itu kita nampak dah hari ini mereka boleh macam-macam exploit, mereka boleh perkotak-katikkan hari ini hak kita yang jadi Muslim ni. Ada je bantahan bangkangan. Ya tuan-tuan, sampai nak ajak hadis 40 sekolah pun dia mari bantah tak pasal. Kita nak ajak pada pelajar-pelajar Muslim hadis 40 matan arba'in, hampa pi lah, hampa punya pelajaran tata rakyat ke apa, civic. Kami nak mengaji ni, kami nak ambil daripada petikan hadis arba'un, hadis 40 ni pada akhlak. Sebab apa dia? Kami nak absorb, kami nak ajak anak-anak kami di sekolah supaya hadis ni menjadi panduan hidup anak-anak kami. Biarlah kami nak ajak hadis di sekolah. Tuan-tuan, pederah macam tu lah. Nak kena tegas, tuan-tuan. Kalau tak, semua kita kena turun. Ni yang Nabi sebut akhir zaman. Sampai kita tak berdaya dah hari ni, tuan-tuan. Tak boleh nak buat keputusan. Walhal negara Islam, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Akhir ni Nabi kata wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahna. Lalu Allah campak penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa dia wahan? Nabi pun jawab, wahan wahai sahabat, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan ni penyakit hampa cinta dunia, benci pada mati. Ini wahan. Cinta dunia, hampa benci mati. Ni yang ramai hari ni.
Rakyat yang terbanyak, rakyat yang terbanyak hari ni jenis lagu mana? Al-hub imalatu qalbun, kecenderungan berat hati mereka dengan dunia. Bila dah berat hati dengan dunia, akhirat kita tinggal, nak ingat mati pun kita takut. Oh, tak mau. Bila sebut mati tak syok. Bila ingat mati tak syok. Tu radio-radio pun mana ada lagu-lagu mati tu, tak ada dengar. Mana ada. Hindustan sakan lah kan? Hollywood sakan, Bollywood lagu mati dah ada. Mana ada lagu selimut putih, ada dengar kan? Lagu selimut tak taubat. DJ radio pun tak putak dah. Penerbit radio dengar selimut putih tak ya, tak mau. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Itu kan musik begitu. Mana ada lah. Baik dia pemari dengan macam-macam on the floor lagu. Isi leher, leher patah leher. Habis. Sampai leher patah leher. Ni yang banyak ni. Hamko hami suncuralo dil min kahin tum cupa lo ho 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 sampai nak terkeluar atas hidung tu. Bollywood, Hindustan. Nak dengar balik nun 1 Muharram Hijrah, tunggulah tahun depan. Mana ada dah lagu Rasulullah, yang lagu kelahiran Nabi. Dah habis dah Rabiul Awal lah ni, 13 Rabiul Akhir tu tak update kot lagi tu 12. Hari ni 13. Tak keluar dah. Tak keluar dah tuan-tuan. Tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah. Hari yang mulia penuh saadah. Bermulalah sebuah kisah. Ish tuan-tuan, mereka pun rasa dengar macam nak muntah lagu ni. Betul. Inilah di antara cara halui, jarum halui yang digunakan oleh musuh Allah. Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Terlalu ingin, kata Allah, puak ahli kitab Yahudi Nasara untuk memalingkan iman yang ada di dada orang Islam supaya mereka tinggal Islam. Cara pun mereka buat ni, sikit-sikit mereka masuk jadi jarum. Dia mari ideologi ism, imperialism, pluralism, liberalism, secularism. Hari ni orang tak tahu Islam yang sebenar ni macam mana. Siapa yang bawa Islam yang sebenar? Nampak? Dia jadi mudah hari ni. Ni yang merosakkan Islam tuan-tuan, akhir zaman. Kerana itulah tuan-tuan, marilah sama-sama kita belajar Islam yang sebenar. Dan kita jangan lupa, iaitu tentang jihad yang ada di dalam Islam. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Allah bagi tahu sesungguhnya orang yang beriman, orang yang hijrah, orang yang berjihad di jalan Allah. Tu Allah bagi tahu. Maksud apa dia? Jangan kita asingkan diri daripada berjihad di dalam Islam. Boleh bantu-bantulah sedaya yang mungkin. Apa yang kita boleh bantu-bantulah umat Islam yang dalam keadaan derita, sengsara dan susah. Dalam masa yang sama, cuba kita upgrade, cuba kita jadi diri kita ni sebagai hamba yang istiqamah imannya, takwanya sampai ke akhir hayat. Dalam keadaan ujian, dugaan, macam-macam yang hadir, yang sampai, kita kena iringi. Jangan kita biar, iaitu sabar, sabar, sabar. Kalau kita tak sabar tuan-tuan, kita akan tinggalkan Islam. As-sabiru fihim ala dinihi kal-qabidi ala jamri, kata Rasulullah hadis sahih. Orang yang nak beramal, orang yang nak memenangkan Islam, orang yang nak lakukan ibadah di akhir zaman, seumpama seorang yang genggam bara api yang panas. Dia tak tahan dengan ujian, bara api itu ujian, tak tahan dengan ujian, dia lempar, dia buang bara api daripada genggaman tangan mereka. Tapi apapun orang yang berjuang susah mereka, Allah janji, iaitu tidak lain tidak bukan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Khabar gembira bagi orang yang beriman, syurga
bagi orang yang beriman dan beramal soleh, di bawahnya mengalir air sungai yang indah. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan, kitalah golongan yang dimaksudkan ashabul jannah, ashabul faizun. Ahli syurga adalah orang yang mendapat kejayaan dan kemenangan. Cukup sekadar itu untuk pengisian kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan kalau ada rezeki nanti kita boleh berjumpa lagi dalam siri kuliah ataupun ceramah di masa-masa akan datang. Sebelum saya mengakhiri, tuan-tuan dan puan sekalian, saya ada bawa satu produk minyak wangi. Minyak ni minyak wangi, tapi bukan minyak atar, minyak